وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita ruang masa dalam usia kita untuk sama-sama kita meneliti dan juga menilik balik amalan-amalan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dalam melihat dan menekuni kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh seorang alim allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ya, kita berhenti pada muka yang ketiga tak? Kat mana tu? Baris yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelakuan daripada segala kelakuan Islam. Okay. Muka yang ketiga, saya takkan jauh yang lama ni. Pada kata pengarang, baris kenang daripada atas ni. Satu kelakuan daripada segala kelakuan Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi atas sikit tu dia kata, maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluaskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan daripada segala kelakuan. Jadi di sini pengarang rahimahullahu ta'ala dia nak terang di sini. Maka dia kata, setelah muqaddimah lagi ni, doa dia, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salati al-muqimina laha, sampai akhirnya. Dan didatangkan firman Allah Ta'ala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengerjakan kamu akan taat, maka berkehendak. Dia terang, berkehendak dengan selawat itu iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluaskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya daripada sembahyang. Okey, sekarang ni apa nak beritahu? Dia kata, maka demikian itu ialah sembahyang. Mana ni? Sembahyang yang Allah Ta'ala fardukan, Allah Ta'ala wajibkan. Ialah sembahyang yang tiada diluas. La yasa'ahu mu'minun tarkuhu, yang tidak meluas akan seorang mukmin oleh meninggalkan. Maknanya, orang mukmin, la yas'al mu'min al-muslima tarkuhu, tidak boleh meninggalkan oleh meninggalkan itu tak boleh, tak ada keluasan bagi seseorang untuk meninggalkan. Ni jadi uslub ini kerana dia terjemah daripada kata Arab lah. Tiada meluaskan akan seorang, tak ada keluasan bagi seorang daripada orang Islam. Apa dia? Meluas oleh meninggalkan. Jadi kalau dari segi uslub asal bahasa Arab itu, tarkuhu, meninggalkan itu, jadi fa'il bagi meluaskan. Meluaskan oleh meninggalkan akan seorang daripada orang Islam. Jadi akan seorang tu jadi maf'ulun bi. Apa nak khabar ni? Sembahyang 5 waktu ni tak ada ruang, tak ada ruang untuk orang Islam tinggal. Itu maksudnya. Tiada meluahkan, tak ada ruang untuk orang Islam
selagi mana dia itu Islam dan syarat-syaratnya cukup, tak ada ruang untuk tinggal, tak ada peluang untuk tinggal. Meninggalkan satu daripadanya, daripada semayang yang 5 tadi. Bila itu? Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Daripada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Mana dalam keadaan apa-apa keadaan pun. Satu kelakuan fi halatin minal ahwal. Pada mana-mana kelakuan daripada kelakuan. Dalam apa-apa keadaan tak boleh tinggal 5 ni. Okey, apabila dia apa dia? Islam ada ia. Berakal dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai Islam. Apabila mana? Apabila orang Islam tadi, syarat-syarat dia apa dia? Islam. Islam ada ia. Orang yang dikhitab itu Muslim. Berakal. Lagi pula berakal. Sekarang ni nak cerita syarat ni. Orang mana yang dikhitab yang tak ada keluasan, selagi dia Islam dan ada akal, dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai, walaupun sehabis-habis lemah sekali pun, tetap tidak gugur sembahyang. Habis-habis lemah, selagi mana ada, selagi mana di Islam ada akal. Lemah sehabis-habis lemah sekalipun tak gugur sembahyang. Dah nak buat mana? Sembahyang keadaan dia lah. Orang lemah sembahyang dengan cara lemah. Orang yang tak boleh berdiri sembahyang dengan cara duduk. Tapi gugur tak? Tak gugur. Takkan hilang. Itu makna dia. Jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai. Lemah sampai ke tahap mana pun tak gugur. Lagi mana ada akal, lagi mana dia itu Islam. Dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya sekalipun. Sakit dia tahap mana sekalipun, sampai sakit tahap mana sekalipun, tak gugur juga. Cumanya ada rukhsah, ada keringanan. Siapa yang tak mampu berdiri, faqa'idan, dia menduduk. Wa man lam yastati' famuttaji'an, siapa yang tak mampu duduk, mengiring. Siapa tak mampu mengiring, terlentang. Hatta sekalipun tak ada dah, tak mampu belaka tangan gerak, tapi akal masih ada, masih sedar, maka dia kena semayang dengan kelip mata, kalau boleh kelip mata. Apa dah? Kalau tak ada, tak boleh nak kelip mata dah. Tak boleh nak kelip mata dah. Tapi sedar lagi. Semayang dengan hati. Semayang dengan hati. Nampak? Tengok dia kata. Dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya sekalipun, tiada diuzurkan meninggalkan dia. Tak ada diuzurkan, walaupun sampai sakit setara mana, lemah setara mana, tiada diuzurkan meninggalkan dia. Tidak ada uzur orang itu meninggalkan semayang tadi. Habis. Dan dikehendak dengan solat wusta itu, dia nak terang apa ni? Terang pada waqu hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah kamu sembahyang-sembahyang dan sembahyang wusta, sembahyang yang pertengahan, yang sebahagian ulama tafsirkan sembahyang asar. Diulang balik, padahal sembahyang asar tu termasuk daripada sembahyang-sembahyang wajib dah. Kenapa diulang lagi? Dan dikehendak dengan solat wusta, iaitu sembahyang asar. Sembahyang asar lah, sebab kerana duduk di tengah malam. Kita bagi hari ni ada siang, ada malam. Siang sembahyang 14 siang, subuh dan juga zuhur. Asar siang lagi. Tapi asar ni pertengahan. Sebab apa? Sebab malam pun 2, maghrib dengan isyak. Maka yang duduk tengah-tengah di antara 2 solat siang dan 2 solat malam ialah asar. Maka dia kata iaitu sembahyang asar. Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia akan solat sembahyang asar ni,
kerana kelebihannya dan kemuliaannya atas yang lainnya. Nampak? Kenapa ulang balik asar? Macam kita sebut tadi lah, sembahyang fardu tu ada dah dalam tu asar. Kenapa Allah Ta'ala sebut wassalatil wusta? Kerana ada kelebihannya dan kemuliaannya. Antaranya ialah waktu asar ni waktu malaikat tukar shift. Maksud kita tak? Malaikat siang dengan malaikat malam. Tak? Jadi waktu petang ni, waktu yang mana ada kelebihannya. Antaranya waktu ini waktu lalai orang. Waktu di mana orang lalai. Orang hok main, lalai dengan main. Orang kerja, lalai dengan kerja. Dan adalah sebab diturunkan ayat kerana memudahkan sembahyang tatkala takut bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah SAW pada setengah daripada peperangan. Gini, sekarang ni nak cerita apa sebab turun ayat ini. Dalam istilah dipanggil sebab nuzul. Sebab nuzul ayat, sebab turun ayat. Dia ayat Quran ini ada sebahagian ayat tu ada sebab nuzul. Maknanya dia diturunkan kerana peristiwa tertentu. Ada munasabah tertentu. Ada ayat yang Tuhan turun tanpa ada apa-apa ceritalah, tapi Tuhan turun sebagai wahyu daripada secara langsung. Ada perkara atau ayat yang diturunkan kerana ada sebab tertentu. Jadi yang ayat ini kata pengarang kita sebab diturunkan ayat kerana memudahkan sembahyang tatkala takut. Sebab ini hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Cerita dia akan sebut ni memudahkan sembahyang tatkala takut. Takut ni berlaku perang. Dia panggil solat khauf, solatul khauf. Solat ketika dalam keadaan situasi takut perang. Ceritanya macam mana? Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah, sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah pada setengah daripada peperangan, dalam satu daripada siri-siri peperangan Nabi. Sembahyang Rasulullah, sembahyang zuhur atas jalan adatnya. Sembahyang macam biasalah. Sembahyang zuhur atas jalan adatnya, atas jalan kebiasaan. Sembahyang macam biasa. Dan adalah musyrikun hampir dengan mereka itu melihat ia akan muslimin. Orang musyrikin tengok. Orang musyrikin dekat dah dengan orang Islam. Jadi mereka tengok orang Islam. Maka manakala selesai mereka itu orang muslimin daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin, jikalau kamu benda itu tulis benda Melayu. Melayu tulis benda Melayu. Gerempok. Tubik dah bahasa kita gerempok. Ada gerempok. Faham bahasa kita tak? Gepok. Gepok lagi makna diunggah. Lagi gepok. Jikalau kamu gerempok atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengena kamu akan mereka itu. Dia kata moleknya masa tengah sembahyang tu kita pergi gepok. Kita pergi serang di masa sembahyang tu. Sebab dekatnya mereka tengok orang Islam sembahyang. Tengok sembahyang, dah sembahyang bukan boleh buat ikut suka kan, makna kena ikut tamak ninahnya semua. Jadi sebahagian daripada musyrikin Mekah kata molek ni masa sembahyang tu kita pergi serang, kita pergi gempok dia. Nescaya mengena kamu akan mereka. Kena lah. Makna boleh lah. Maka berkata setengah yang lainnya bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih gelisah kepada mereka itu daripada bapa, terlebih kasih. Kasih tu kasih Jawi ni.
Berkata setengah yang lainnya bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya, yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Gini. Nampak? Jadi dia kata gini. Sebahagian kata gini. Kata tak apa. Maka berkata setengah yang lain. Setengah yang lainnya. Setengah daripada musyrikin yang lain dia kata bahawasanya bagi mereka itu orang muslimin, sahabat-sahabat Nabi, kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih daripada mereka itu, daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya. Gini, tak apa. Ni sembahyang zuhur ni kat gigi asar. Sembahyang asar ni sangat dikasihi oleh orang mukmin lebih pada bapa dan anak lagi. Makna mereka ni sangat menjaga sembahyang asar ni. Mereka sangat jaga sungguh sembahyang asar ni. Sayangnya sembahyang ni lebih pada sembahyang sayang kepada bapa dan anak-anak. Jadi tunggu lagi lah. Jangan serang lagi ni, tunggu lagi. Tunggu sembahyang asar kayak gini. Kerana apa? Kerana hak ni mereka akan kasih betul-betul sembahyang asar ni, mereka akan jaga betul-betul. Nampak? Maka berkata setengah yang lainnya bahawasanya bagi mereka itu orang muslimin, kemudian daripada sembahyang ini iaitu sembahyang zuhur, maksudnya sembahyang asar lah, terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya, yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Makna naknya mereka akan sembahyang asar pula lagi. Maka turun Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril pun turun. Nampak tak? Dia cerita sama-sama dia orang musyrikin. Tapi zaman dulu tak ada lah spekar ke benda tak tahu. Jadi macam mana tahu? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah. Allah Ta'ala beritahu bahawa ada perancangan daripada orang musyrikin nak serang orang muslimin masa mana? Masa sembahyang asar lagi. Masa sembahyang asar. Sebab kita tengok sembahyang zuhur ni, kita boleh serang masa ni, waktu sesuai serang ni. Jadi kat gigi asar lagi, memang asar ni orang Islam akan jaga betul-betul. Maka kita serang waktu tu. Maka Allah Ta'ala pun suruh Jibril turun, beritahu kepada Rasulullah SAW. Turun atas Rasulullah dengan sembahyang kaifiyat syiddatul khauf. Dengan sembahyang kaifiyat. Dengan kaifiat sembahyang. Mana? Situ macam mana tu? Hak Umi tulis mana? Dengan sembahyang. Dengan sembahyang tak ada. Sembahyang kaifiat tulis. Macam dengan kaifiat sembahyang syiddatul khauf. Macam ada dulu kediang tu dengan kaifiat sembahyang syiddatil khauf. Dia bukan dengan sembahyang kaifiat. Boleh kena takwil jauh sikit dengan sembahyang yakni kaifiat. Tapi apa nama ni, takwilan tu kena takwil sikitlah, kena takdir. Jadi yang mudahnya dengan kaifiat sembahyang syiddatul khauf. Terbalik dulu ke dia ya. Jadi Jibril pun turun dengan kaifiat cara sembahyang syiddatul khauf. Cara sembahyang syiddatul khauf. Syiddatul khauf ni bersangatan takut. Orang panggil sembahyang ketika perang lah. Dia sebenarnya bukan perang saja syiddatul khauf ni. Dalam benda-benda ketakutan lain masuk juga. Kena kejar di penyamung, boleh sembahyang syiddatul khauf. Kena kejar di binatang buah, boleh sembahyang syiddatul khauf. Ada. Jadi sembahyang syiddatul khauf, sembahyang dalam keadaan bersangatan bimbang, bersangatan takut. Tapi ghalibnya dalam apa? Dalam ketika perang lah. Maka Sayyidina Jibril pun buat turun ajar kepada Nabi wahyu bagaimana kaifiat sembahyang syiddatul khauf. Maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar
dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Jadi kat mana nak kata lebih ni? Lebihnya, cuba perhatikan perkataan orang musyrikin tadi. Orang musyrikin kata semayang asar. Orang musyrikin tahu orang Islam ni sangat mengagung dan memuliakan semayang asar. Siapa orang musyrikin tahu? Itu istidlal ni situ. Kat dia khabar kenapa diulang kan? Kata kelebihannya besar. Dia buat contoh cerita ni. Cerita pasal bagaimana pensyariatan semayang syiddatul khauf. Semayang kerana takut, semayang kerana perang ni. Dah kaitannya mana? Kaitannya musyrikin tu masa mula-mula nak serang tu dia kata dah tak apa, tunggu. Jangan serang. Kat asar ni orang Islam memang sayang semayang asar. Lebih pada semayang bapak dan sayang kepada bapak dan anak dia sendiri. Maknanya siapa orang musyrikin pun tahu. Bayangkanlah, sebab tu dia kata betapa kelebihan sembahyang asar. Dan nyata sungguh kelebihannya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Siapa orang musyrikin pun tahu. Nampak tak? Bukan orang Islam dia tahu, orang musyrikin tahu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, munibina ilaih wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Artinya, kembali kamu hai segala mukmin kepada Allah. Munibin daripada anaba. Anaba kembali. Inabah kembali. Ada. Ada pondok inabah tak? Bukan ada. Inabah tu kembali. Berpatah balik kembali. Munibina, hal keadaan mereka kembali kamu hai segala mukminin kepada Allah. Wattaquhu, dan takut akan dia, takut oleh kamu akan dia. Takwalah kamu akan Allah. Wa aqimus salah, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrik. Jangan kamu berada atau tergolong di kalangan orang musyrik, orang yang musyrikin. Maka makna inabah daripada munibin tadi, makna inabah kembali kamu kepada Allah. Dan taqwahu, wattaquhu, dan taqwahu iaitu takut akan Allah. Dan erti iqamatis salah wa aqimus salah. Sekarang ni diterang makna ayat-ayat tadi, iaitu mendatang dengan dia atas wajah yang disuruh Allah. Wa aqimus salah tu, dan mendatang dengan dia. Makna mendirikan iqamatis salah maksudnya mendatang dengan dia, mendatangkan sembahyang atas wajah yang disuruh Allah Ta'ala. Itu maksud iqamatus salah. Bukan sembahyang saja. Sebab itu Al-Quran menggunakan lafaz wa aqimus salah. Aqimu, tak guna salu saja, tak. Dia guna aqimu kerana aqimu makna lebih kuat lagi. Menegakkan. Apa maksud tegak? Melakukan atas jalan yang dituntut dengan syarat dan rukunnya. Nampak tak? Lu semayang je, makna buat semayang longgar lah sikit tak? Semayang je, semayang dah. Tapi semayang, syaratnya mana? Rukunnya mana? Ikhlasnya mana? Tapi bila menegakkan semayang, menunjukkan sungguh dan kita memberi perhatian kepada amalan semayang itu. Dan lagi firmannya, firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, hingga ila akhir. Hingga firmannya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Senya makna terjemuh kepada qad aflaha tu. Senya telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk. Sekarang ni dalam surah awal, surah Mukminun sini, Tuhan cerita sifat
Siapa orang mukmin yang berjaya? Iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa makna khusyuk? Yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang hingga akhirnya. Nampak? Apa ni? Tetap, bukan hingga akhirnya. Yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang. Tak kala sembahyang. Tak kala sembahyang situ. Tak kala sembahyang hingga akhirnya tu ila akhiri. Sebab ayat ni panjang, dia diambil mula-mula dengan hujung sikit. Nampak? Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Lepas tu siapa akhirnya? Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Jadi hak tengah dah ambil lah, sebab nak ambil cerita pasal semayang. Maka mula-mula hak tengah tu, sebab tu dia kata hingga akhir. Jadi terjemahnya, ada orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggota tak kala sembahyang situ. Hingga akhirnya firmannya, ini sampai akhir hak ayat yang tidak disebut tu. Akhirnya mana? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang nak terjemah ayat atas tadi, apa dia? Dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Itu dia. Dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Ini terjemahan kepada walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nampak Okey. Jadi khusyuk diterjemahkan dengan tetap anggotanya tak kala sembahyang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Terjemahnya, artinya, melainkan orang yang sembahyang, illal musallin, yang atas mereka itu yang berkekalan memelihara akan dia, maka diistisna, yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tak kala mengenakan mereka itu kejahatan. Ni apa ni? Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang orang-orang yang mana dia keluh kesah dalam kehidupannya. Keluh kesah dalam kehidupannya. Maka yang terkecuali daripada itu siapa dia? Orang mukmin. Orang mukmin. Sekarang ni tengok dia kata apa? Dan illal musallin, kecuali melainkan orang yang sembahyang. Melainkan orang yang sembahyang. Illa al-musallin. Orang yang sembahyang tak kena ni. Tidak kena kesusahan, keluh kesah yang kena kepada orang-orang yang tidak sembahyang. Melainkan orang yang sembahyang, yang atas mereka itu yang berkekalan memelihara akan dia, alladzina hum ala salatihim, yang mengekalkan memelihara akan sembahyang, daimun, yang berkekalan memelihara sembahyang, illal musallin, kecuali orang-orang yang sembahyang. Jadi orang-orang yang sembahyang ni tak akan kena kesukaran dan juga kepayahan begitu. Daimun, yang sentiasa. Ini dalam apa ni? Kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Ma'arij, dalam surah Al-Ma'arij, cerita berkaitan dengan tentang neraka ni. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla
wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a. Situ. Belum ni Tuhan cerita pasal orang yang akan menjadi neraka lava. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, keluh kesah, sibuk dan juga rasa tidak tenang. Itu sifat manusia. Halu'a idza massahu syarru jazua. Bila mengenaikan dia kesukaran, rasa jazua, rasa sesak hati. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapat kebaikan, dia juga menghalang kebaikan daripada orang lain dan menghalang kebaikan diberi pada orang lain. Itu sifat manusia yang mana mereka yang tidak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa kecuali baru datang. Ni dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Ada tulis situ tak? Tak ada. Umi kot. Tak ada. Surah, kalau nak tengoknya, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 22. Surah Al-Ma'arij ayat 22. Umi ada. Jadi lepas Tuhan cerita sifat manusia tu, keluh kesahnya, terkejutnya dan seumpamanya, Tuhan kecualikan. Sebab tu katanya, maka istisna ni dikeluarkan, dikecualikan. Illa tu kecuali. Jadi dalam sifat-sifat orang yang keluh kesah dengan kehidupan dunia, dengan serabut kehidupan dunia, Allah Ta'ala kecualikan siapa? Illal musallin. Maka diistisnakan. Yakni, apa makna istisna? Dikeluarkan, dikecualikan mereka itu orang yang sembahyang daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah. Awak ni manusia yang Tuhan ciptakan rasa tidak puas hati, terkejut, keluh kesah ni, Allah Ta'ala kecualikan orang yang sembahyang, yang mana mengekali, sentiasa mengekali atas sembahyang. Tak kala mengenakan mereka itu kejahatan, idza massahu syarru jazua. Bila kena kejahatan mereka rasa tak puas hati, rasa terkejut. Dan apabila mengenai mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Bila dapat benda baik, dia tak guna benda baik untuk kebaikan. Dia tegah kebaikan daripada kebaikan harta yang dia dapat tu. Tu cerita berkaitan ayat tu sebelum tu. Dan apabila mengenai mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Jadi siapa yang terlepas? Orang yang mengekali atas sembahyang, mengekali atas sembahyang. Jadi nak cerita kelebihan sembahyang ni besar, nampak tak? Kurang-kurangnya kalau orang itu ingat kepada Allah Ta'ala dalam waktu sembahyang. Zaman sekarang ni zaman yang kita kata zaman terkejar-kejar. Zaman terkejar-kejar dan zaman terkejut. Zaman terkejut Raya baru ni pun terkejut. Kan tak kejut? Raya pun terkejut. Terkejut. Kejap-kejap terkejut. Dengar-dengar tak ada dah seorang saing kita atau orang. Zaman yang mana orang keluh kesah dengan cari dunianya, cari harta, macam-macam lah, dengan urusan dan seumpamanya. Maka siapa yang beruntung? Orang beriman. Dah kalulah dia dalam keadaan sembahyang dan beriman, terkejut sekalipun, terkejut dengan benda baik, terkejut dengan benda yang baik, bukan terkejut dengan benda yang tak baik. Kalaulah tak habis umur pun dalam keadaan beribadat, dalam keadaan buat perkara baik. Tapi kalau habis umur dalam keadaan main dam ataupun belaga ayam ataupun benda-benda lain, jadi itu terkejut yang tak embuh lah. Na'udzubillah min zalik. Nampak? Siapa yang untung? Orang yang mengekali atas sembahyang. Baik. Tengok. Dia kata sini dan menegah kebaikan baginya apabila datang kebaikan baginya. Tetapi ia, betul dah tu kan? Maka seperti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
berfirman bahawasanya orang yang sembahyang itu sebenarnya tiada mereka itu daripada yang keluh kesah. Jadi Tuhan, seakan Tuhan khabar orang yang sembahyang itu bukan di kalangan orang yang keluh kesah, sebab istisna tadi. Dan terkejut, bukan daripada yang keluh kesah dan terkejut apabila menyentuhkan mereka itu kejahatan, dan tiada menegah kebaikan baginya apabila datang kebaikan baginya, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak terkejut. Sama juga penting orang yang hatinya bila dengan sembahyang dengan Allah Taala, dia mari cubaan tak jadi kejut. Mari cubaan hidup tak jadi terkejut. Tak? Ni kadang bila orang yang tidak sentiasa hatinya dengan sembahyang dengan Allah Taala, mari benda besar terkejut, jadi hilang punca. Jadi hilang punca. Yang lebih teruk lagi, hak muda-muda bunuh diri. Bunuh diri. Dulu kita dengar cerita Jepun bunuh diri. Kalau main judi di Getih Highland, bunuh diri. Kalau main mahjong, bunuh diri. Ni orang Islam bunuh diri. Jadi kat mana tu? Imam tu setara mana sampai sanggup bunuh diri sendiri? Sanggup bunuh diri sendiri. Nampak? Jadi tengok, Allah Ta'ala kata orang yang sembahyang ni, dia tak akan terkejut. Mari benda besar, dia tahan lagi. Mari benda tu, dia boleh mampu, keimanannya mampu menyebabkan dia tu redha dengan apa yang Tuhan beri. Kalau dapat kebaikan, dia tak sekat kebaikan, dia beri infak kepada Allah SWT. Ada orang terkejut dengan baik, ada orang terkejut. Boleh, contohnya cabut tang bertuah ke mana dah. Boleh, ataupun boleh sedebak. Boleh sedebak. Kalau dulu kerajaan ambil tanah ke apa kan, zaman banyak duit dulu, ambil tanah di Pelda, boleh. Seorang boleh tukar habis kereta semua tukar. Kata ceh rokok dengan duit. Ceh rokok tu dengan duit tu. Ceh rokok tu dengan duit. Makna banyaknya duit tu. Tu kejut dengan benda kebaikan Tuhan beri, nikmat Tuhan beri, dia terkejut. Sehingga dia menegah daripada kebaikan, dia jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin, orang yang sentiasa dengan sembahyang tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Taala, dia akan nafkah. Tuhan beri dia kelapangan duit, dia akan nafkah. Beri kepada orang, beri kepada pembangunan masjid dan seumpamanya. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsya dan mungkar. Ni kita rasa dengar lah. Sembahyang yang sebenar, atau dikait sembahyang yang sebenar, yang nak menegah daripada fahsya dan mungkar, sembahyang yang sebenar. Dapat menegah daripada fahsya dan mungkar. Mungkar tu benda keji, fahsya ni benda hina. Makna lebih kurang lah. Benda yang huduk. Mungkar tu benda yang diingkari oleh tabiat, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan dirikan olehmu akan sembahyang, bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar, dan sungguhnya zikir Allah itu terlebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Nampak tak? Zikir kepada Allah tu lebih besar, mengingat Allah tu lebih besar. Ini juga kena faham dengan konsep pemahaman yang betul ni. Kalau salah faham, ayat ni boleh jadi tak semayang. Dengan sebab ayat ni, dia kona jadi orang tak semayang dengan sebab ayat ni. Kok mana tu? Dia kata, tidakkah Tuhan kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sembahyang tu menegah daripada pekerjaan fahsyak dan munkar. Dah? Orang hak semayang ni tak buat jahat. Orang yang semayang tu, adakah dia dapat tegah daripada fahsyak dan munkar? Tak ada. Ada juga buat jahat, ada juga buat fahsyak munkar tu ada. Dah tak guna semayang, dah apa? Tuhan kata dah wala zikrullahi akbar. Zikir lebih besar, zikir dah.
Kalau semayang tak jadi sebab tidak menegah fahsyat dan munkar. Lepas tu Tuhan kata wala zikrullahi akbar, berzikir tu lebih besar. Oh, dia faham lazim. Jadi bila kita semayang tak tegah fahsyat dan munkar, dapat laknat. Semayang tu tak dikira. Maka hendaklah kita berzikir saja, tak semayang, zikir aja. Itu kata kalau faham kok tak betul boleh je. Orang boleh kona ayat Quran tu jadi faham tak betul. Waktu ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran kebatinan, aliran-aliran ajaran sesat ni, dia guna ayat Quran juga. Yang jadi mangsanya masyarakat awam, hak tak tahu, tak erti, tak belajar fardu ain, akhirnya dengar. Oh betul lah. Tengok tafsir betul sungguh. Tapi cara pemahaman tu tak betul. Akhirnya tak ada semayang, dah main zikir duk gitu. Dah nak mayang, mana dak mayang? Mayang apa kita? Kita kan wala zikrullahi akbar. Zikir Allah lebih besar. Pula Tuhan kata fawailul lil musallin pula. Orang semayang boleh mengaku pula. Habis. Jadi itu berat, bahaya juga tu. Ancaman musim zaman-zaman ni, zaman-zaman pengajian-pengajian yang boleh dibuat secara jarak jauh ni. Awak mengajar gitu pun ada dalam masyarakat kita. Nauzubillah min zalik. Apa? Jadi itu tak betul tu. Nak khabar tak betul tu. Kena khabarlah zaman ni. Dulu tak khabar, tak betul, tak payah khabar. Sekarang ni kena khabar juga. Sebab benda itu tersebar luas. Hak salah tu kita terang salah dulu, baru terang hak betul. Sebab lepas ni kalau dengar dah, tahu dah tak betul. Kalau kita terang hak betul saja, hak betul saja, tak terang hak salah tu macam mana salah. Boleh jadi kita kata, ustaz mengajar sejid tak pernah sebut ni. Ilmu awak lagi tinggi pada ilmu ustaz. Sebab ustaz dah pernah sebut hak mengajar sejid ni tu guru dah pernah sebut. Hak dia sebut ni hak ngaji senyak-senyak ni tinggi lagi ilmu dia. Kita duk faham tinggi. Padahal bukan tinggi pun, salah faham. Nampak tak? Bukan tinggi pun. Nampak? Jadi dia kata sini dan dirikan olehmu akan sembahyang, bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan perkerjaan yang mungkar, dan sesungguhnya zikir Allah itu terlebih besar. Maka orang yang mendirikan bagai sembahyang seperti yang disuruh, mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita tak? Jadi insyaAllah sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.